Okey, kelas, yang seterusnya kita nak bincangkan jawapan yang latihan yang saya berikan tadi. Kamu akan semak jawapan-jawapan yang diberikan. Kalau ada salah, betulkan. Okey. Baik, bagi soalan yang pertama tadi, 5.1, pengangkutan darat di Malaysia, namakan lebuh raya di Malaysia dalam peta yang berikut. A, B, C sehinggalah huruf H. Okey, kamu semak jawapannya. Yang pertama A, lebuh raya utara selatan. Okay, kemudian B, lebuh raya persekutuan. C, lebuh raya Kuala Lumpur Karak. D, lebuh raya pantai timur. Kemudian E, lebuh raya timur barat. Okay, F, lebuh raya Kuala Krai, Gua Musang, Kuala Lipis. Okay, baik, yang seterusnya G, lebuh raya Tun Razak. Okay, di sini. Kemudian yang H, lebuh raya Pen Borneo, yang masih dalam pembinaan. Okey, itu jawapan bagi soalan yang pertama. Okay, kemudian soalan yang kedua, jaringan landasan kereta api di Malaysia berdasarkan peta yang berikut. Soalan A, B, C, D. Okay, jawapannya yang pertama A, Padang Besar, Perlis, okay, Johor Bahru, di negeri Johor. Okay, kemudian B, Tumpat, Kelantan. Okay, kemudian Gemas, di negeri Sembilan. Okay, manakala C, okay, 4 bandar tadi di Sabah tadi. Okay, jawapannya Tanjung Aru, Papar, Beaufort dan juga Tenom. Okey, baik. Yang seterusnya 5.2, pengangkutan udara dan juga air di Malaysia. Okey, kita akan senaraikan lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia. Okey, baik, kita lihat dulu lapangan terbang yang pertama. Okey, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2. Kemudian yang ketiga, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Okey, kemudian yang ketiga, lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Kemudian E, lapangan terbang antarabangsa Senai. Okey. Kemudian F, lapangan terbang antarabangsa Kuching. Okay, G, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Okay, itu adalah bagi kedudukan lapangan terbang yang ada di Malaysia. Kemudian pelabuhan utama yang boleh kita dapat di Malaysia pula. Okay, yang pertama H, pelabuhan Pulau Pinang. I, pelabuhan Klang. Okay, kemudian J, pelabuhan Kuantan. K, pelabuhan Tanjung Pelepas. Okay, L, pelabuhan Bintulu. Dan yang terakhir, pelabuhan kontena Teluk Sepanggar. Okay. Okay, itu untuk 5.2 lengkap. Lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia yang ada dalam peta ni. Okay. Baik, yang seterusnya 5.3 berkaitan dengan pengangkutan awam di Malaysia. Soalan yang pertama, pengangkutan awam di Malaysia terbahagi kepada 3 jenis. Okay, yang pertama apa? Okay, pengangkutan darat, seperti taksi, bas, beca, kereta api, MRT, LRT, ERL dan juga komuter. Okey, itu adalah pengangkutan darat. Jenis pengangkutan yang pertama, pengangkutan awam yang pertama. Kemudian yang kedua, pengangkutan air ataupun laut. Okey, melalui kenderaan seperti feri, bot dan juga kapal. Kemudian yang ketiga, pengangkutan udara seperti kapal terbang. Okey. Itu bagi 5.3 soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua,
Nyatakan jenis pengangkutan rel bersepadu di Lembah Kelang mengikut kepada gambar yang diberikan. Lihat jawapan dia. Okay, yang pertama tadi A, sistem transit aliran ringan, Star LRT. Kemudian B, transit aliran massa, MRT. Kemudian C, Express Rail Link, ERL. Kemudian D, projek usaha sama transit ringan automatik, Putra LRT. Kemudian E, perkhidmatan tren elektrik, ETS. Dan F, monorail. Itu adalah jenis pengangkutan rel bersepadu di Lembah Kelang. Baik, yang seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa faktor yang mempengaruhi? Ada 4. Kita lihat jawapan dia. Faktor yang pertama adalah melalui dasar kerajaan. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi yang dijalankan di sesebuah kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemudian yang keempat, adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini kita nak lihat yang seterusnya. Apakah faktor? Yang kedua, soalan yang kedua ni. Jelaskan faktor bentuk muka bumi yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Bagaimana faktor bentuk muka bumi ini dapat mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia? Kita lihat jawapannya. Yang pertama, bentuk muka bumi dataran pamah ataupun tanah pamah yang rata di dataran pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga pantai timur Semenanjung Malaysia dan pantai utara Sabah mempunyai jaringan pengangkutan darat yang padat. Keyword dia di sini adalah dataran pamah yang rata. Bentuk muka bumi yang paling penting, tanah pamah yang rata memudahkan pembinaan jaringan pengangkutan. Terutamanya di kawasan-kawasan yang dinyatakan tadi, pantai barat Semenanjung Malaysia, pantai timur Semenanjung Malaysia, pantai utara Sabah dan sebagainya. Kawasan-kawasan yang rata ni pengangkutan daratnya sangat padat. Kemudian yang kedua, lembah sungai yang menjadi tumpuan penduduk seperti di Lembah Kelang dan Lembah Kinta juga mempunyai jaringan pengangkutan darat yang padat di kawasan-kawasan lembah, lembah-lembah sungai, bukan di kawasan sungai, di kawasan lembah sungai. Kemudian C, tanah tinggi dan juga bergunung kanang seperti di Banjaran Titi Wangsa dan pergunungan Hos. Sambungan dia. Dan juga pergunungan Iran. Ini melibatkan di luar negara. Mempunyai jaringan pengangkutan yang kurang maju kerana mempunyai cerun curam dan jurang yang menyukarkan pembinaan jalan darat. Tanah-tanah tinggi, gunung, susah untuk manusia, untuk kita membina jaringan-jaringan pengangkutan. Walaupun ada, tetapi tidak sama seperti jaringan pengangkutan yang boleh kita lihat di kawasan tanah pamah. Kemudian di kawasan yang berpaya. Kawasan yang berpaya contohnya seperti di pinggir-pinggir laut, terutamanya di Sabah dan juga pantai di Sarawak dan juga pantai timur Sabah. Kawasan-kawasan ini jadi sistem jalan raya dia kurang maju kerana kawasan ini jika dibina pengangkutan, sistem pengangkutan, jaringan pengangkutan, jaringan-jaringan pengangkutan itu mudah rosak akibat struktur tanah yang tidak begitu baik. Kawasan yang berpaya, tanahnya lembut, mudah untuk mendap. Baik, kemudian 5.5 kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Apakah pengangkutan yang sesuai? Jawapan dia yang pertama A, kapal kontena. B, kereta, teksi atau bas. C, kapal terbang. D, kereta, teksi, bas, kereta api. E, kapal terbang ataupun kapal kontena, kapal laut. Dan yang terakhir F adalah kapal terbang.
Okey, manakala yang seterusnya. Okey, kepentingan pengangkutan yang dinyatakan. Okey, jawapannya mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar utama, mengurangkan pencemaran udara, menjimatkan masa perjalanan. Okey, itu A. Kemudian B, mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar utama, sama juga dengan tadi, mewujudkan peluang pekerjaan. Yang ketiga, menjimatkan masa perjalanan. Kemudian C, mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar utama, mewujudkan peluang pekerjaan, menjimatkan masa perjalanan. Okey, kebanyakan pengangkutan seperti ini. Kemudian D, darjah ketersampaian yang lebih tinggi, jarak akan lebih dekat. Penduduk boleh membuat pilihan pengangkutan untuk sampai, bagaimana untuk mereka sampai ke kawasan tersebut. Kemudian merancang waktu perjalanan, meningkatkan ekonomi negara. Kemudian E, mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar, mengurangkan pencemaran udara, menjimatkan masa perjalanan. Dan F, mengurangkan pencemaran udara, merancang waktu perjalanan dan meningkatkan ekonomi negara. Manakala 5.6 kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Ada 3 kepentingan. Yang pertama, kepentingannya adalah untuk meningkatkan ekonomi negara. Kemudian yang kedua, mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar utama. Yang ketiga, mengurangkan kadar pencemaran udara. Jawapannya hampir sama dengan jawapan yang kita lihat tadi di bahagian atas ni. Okey, baik. Kemudian 5.7 yang terakhir. Amalan pengangkutan lestari. Isi 4 kepentingan sistem pengangkutan lestari. Apa kepentingan? Yang pertama, dapat mengurangkan berlakunya hakisan, meminimumkan kemusnahan flora dan juga fauna. Kemudian meningkatkan keselamatan jenis pengangkutan. Dan yang terakhir, mengurangkan kos bahan api. So lengkap keseluruhan jawapan. Jika kamu tidak dapat dengar dengan jelas, kamu boleh ulang semula. Saya akan upload video-video yang kita bincangkan ini dalam Google Classroom. Kamu lengkapkan dalam buku latihan. Hanya tulis jawapan dan juga tulis subtopik dia daripada 5.1 sehingga 5.7. Baik, terima kasih.